Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shrah sudurana bil iman wa anzil ala qulubina sakinatan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma wal fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin ala akhlaqana wa adabana. Ya Allah, perindahkanlah ke atas akhlak kami dan akhlakku kami dan adab kami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sahabat-sahabat, selamat pagi semua ya. Semoga semua sekali sihat walafiat. Dan macam mana kita pagi ni? InsyaAllah bersarapan pula. Bersahur pagi ni, alhamdulillah khair ya. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa kulli nikmatin. Syukur kehadrat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Alhamdulillah pagi ni kita dapat lagi berjumpa untuk kuliah subuh hari yang ke-30 Ramadan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Izin Allah Ta'ala saya dapat istiqamah walaupun ada sekali hari yang tertunda sehari. Namun alhamdulillah, summa alhamdulillah dapat bersama pagi ni insya-Allah. Kita bincang lagi hidup terpuji. Hidup yang terpuji, siri yang ketiga insya-Allah Ta'ala, amin. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ni juga saya ada kat kampung sama dengan bonda, sama dengan kakak, kali keluarga kumpul kat sini untuk meraihkan Aidil Fitri. Dan pagi ni alhamdulillah insya-Allah dengan suasana kampung betul-betul lah kan, dengan dipanggil apa ya, ayam-ayam pokok apa semua, tabarakallah. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Semalam ingat lagi tak kita penutup dengan firman Allah Ta'ala ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nas. Dan demikian itulah keadaan hari-hari dunia ini dengan peristiwanya, dengan seluruh daripada apa yang berlaku pada dunia ini. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supayanya menjadi pengajaran, iaitu dalam kita melalui satu fasa kehidupan yang mana kita hendak hidup sebagai manusia yang terpuji di sisi Allah Ta'ala, maka kita lihatlah bagaimana seluruh daripada perjalanan sebelum ini yang mana setiap daripada kita akan melalui fasa kehidupannya yang Allah Ta'ala gilirkan di antara satu sama lain. Kita semua melalui kesenangan, kesusahan, gembira, masalah dapat selesaikan,
atau apa sahaja dari perjalanan sebuah kitaran sebuah kehidupan itu, Allah telah menyatakan lebih awal kepada kita, akan digilirkan di antara kita semua sekali. Maka atas kedudukan yang kita faham, yang Allah telah pun isytiharkan kepada kita dengan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sadaqallahul Azim. Ini pengisytiharan Allah Ta'ala, dan kita baca semalam daripada surah Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allah Ta'ala bagi tahu kita adalah sebaik kejadian, tiba Allah boleh letak kita pada tempat yang paling rendah, illal lazina amanu wa amilus solihat. Allah akbar walillahil hamd. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka semua ini, apa yang kita kisahkan sebagai tajuk hidup terpuji ini, kita nak ambil satu kesimpulan secara khususnya, yang mana ini semua sekali adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabdakan, ajaban li amril mu'min, takjubnya, amat menakjubkan atas urusan orang yang beriman. Inna amarahu kullahu khairun, kerana semua setiap daripada urusan orang yang beriman itu semuanya baik. Semuanya baik. Walaysa zalika li ahadin illa li mu'min, dan tidak ada akan berlaku kepada seseorang itu apa sahaja daripada urusan kehidupannya kecuali orangnya benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, ini yang boleh membuatkan atau boleh menerima semua daripada urusan kehidupan yang Allah kitarkan ke atas diri kita ini. Dia tidak ada keupayaan untuk menerima semua itu baik, melainkan dialah benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab inna asabathu sarra'u syakara, bila mana dia mendapat ujian kesenangan, maka dia bersyukur. Kalau sebelum ni saya kata asabathu tu musibah kesenangan, sebab ada di antara kita walaupun direzekikan dengan kemewahan kehidupan dunia, menjadi musibah ke atas dirinya kerana dia sampai tidak dapat menguruskan kesenangan kehidupan dunia itu, menyebabkan setengah pernah juga saya jumpa mereka melalui fasa kehidupan yang menyebabkan mereka tersungkur dalam kemewahan mereka itu, menyebabkan mereka menjadi kufur dengan kemewahan mereka. Sebab tu bila kita terjemahkan inna asabathu sarra'u, musibah kesenangan. Musibah kesenangan. Baik. Sekiranya mereka bersyukur, alhamdulillah. Bahkan khairan, juga baik ke atas dirinya. Bila dia beroleh suatu daripada kebaikan dunia, kemewahan dunia, dia bersyukur perkara itu baik pada dirinya. Fakana khairan lahu wa inna asabathu darra'a sabara fakana khairan lahu. Dan jika ia ditimpa dengan musibah kesusahan, ianya bersabar, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Ininya ajib yang Rasulullah bagi tahu, ajab, keajaiban, suatu kepelikan. Bila mana orang yang benar-benar beriman, sama ada diuji dengan kebaikan, kemewahan, dia diuji dengan kesusahan, dia sabar, dan ianya juga baik ke atas dirinya. Sehingga kita boleh jumpa orang yang ditimpa dengan kesukaran kehidupan dunia, namun dia masih lagi melafazkan alhamdulillah dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan. Bila mana diuji dengan sakit yang begitu dahsyat, masih lagi dia melafazkan alhamdulillah dan masih mampu berkata Allah kan ada. Itulah semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka inilah semua dalam sebuah kehidupan kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam, Sabri Taib. Oh, Wan, lama tak dengar ayat berkokok. Sila dengar dengan gembira. Sila dengar. Meriah sungguh kalau kat kampung ni kan. Berkokok. Kita sambung sedikit. Kita sambung sedikit. InsyaAllah bagi nak menjelaskan berkenaan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man ataba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang ni orang yang cerdik, yang ni siapa yang merendahkan dirinya dan beramal untuk bekalan selepas matinya, sedangkan orang yang lemah akalnya, orang yang
tidak cerdik, yang tidak bijaksana, yang siapa yang mengikuti kehendak hawa nafsunya semata-mata dan hanya bercita-cita kepada Allah Ta'ala namun tiada pelaksanaan. Contohnya keadaan sekarang ni kan, bila mana dia bercita-cita untuk mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namun hakikatnya dia tidak melaksanakan tuntutan kefarduan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dianjurkan supaya berpuasa dalam bulan Ramadan, masih ada lagi yang ingkar. Tabarakallah sang khaliqin. Cantik langsir hari raya tuan. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Maka itulah orang yang cerdik, yang mana ia menepati sebagaimana nasihat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hasabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Maka perhitungkanlah, hisapkanlah diri kamu sebelum mana kamu dihisap. Dan berhiaslah untuk hari pembentangan yang agung. Sesungguhnya ringanlah penghisaban di hari akhirat bagi sesiapa yang telah menghisapkan dirinya di dunia. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Dalam Ramadan kita ini juga, daripada awal-awal Ramadan kita telah diingatkan yang mana maqama Ramadan imanan wahtisaban, berkira-kira mana kita menghisap juga ke atas diri kita, ke atas keperluan kita melaksanakan Ramadan itu sendiri. Maka menepatilah apa sahaja, seperti lebih-lebih lagi daripada nasihat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ini juga, yakni menghisap ke atas diri kita ni sebelum kita dihisap oleh Allah Ta'ala yang tidak akan terlepas walaupun satu perkara. Maka ringankanlah hisap kita di akhirat nanti, yang mana kita telah pun menghisap diri kita awal-awal lagi di dunia saat hari ini. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, terima kasih lagi sekali kerana masih bersama dengan saya walaupun terputus talian tadi. Maka saya pun rasa tak boleh nak panjangkan kerana coverage di sini agak lemah sedikit. Maka saya ajak semua sekali dalam mengakhiri Ramadan hari ini, jadilah satu Ramadan yang kita telah pun usaha dengan sedaya mungkin memenuhi tuntutan Allah Ta'ala. Kita raikan Ramadan ini sebagai tetamu kita yang terbaik, tetamu kita yang teragung, tetamu yang mana kita akan berpisah di antara satu sama lain. Ya, sama ada kita dimasukkan dalam bulan Ramadan dan Ramadan bersama dengan kita daripada awal hingga ke akhir. Dan saya alhamdulillah syukur kepada Allah Ta'ala dapat berkongsi dalam kuliah subuh bermula daripada 1 Ramadan hinggalah ke hari ini dengan izin Allah Ta'ala. Maka saya adalah dan menjadi nasihat ke atas diri adalah untuk membawa nilai yang terbaik juga. Dan saya mengajak semua sahabat-sahabat yang ada pada pagi ini juga menyantuni seluruh daripada Ramadan ini seperti seorang tetamu yang datang ke rumah kita. Daripada awal dia datang, kita raikan dengan penuh hatinya, segala makan minum kita hidangkan, kita layannya dengan sebaik mungkin, sehinggalah dia nak pergi nanti kita hantar dia sampai ke pintu. Atau kita pergi, kalau dia berkenderaan, kita hantar dia sampai ke kenderaannya. Kita santuni sungguh sehingga dia sampai ke penghujungnya. Maka apa yang kita boleh katakan? Boleh kita katakan hingga terbenamnya matahari pada pagi ini, petang ini. Terbenamnya matahari 30 Ramadan, kita mengiringi perjalanan sebuah Ramadan ini dengan penuh keinsafan dalam diri. Kita benar-benar melihat keupayaan kita selama ini menjalani seluruh daripada Ramadan ini, sejauh mana telah kita tabarakallah sana khaliqin menyantuninya, yang kita melihat sungguh-sungguh, yang kita nak tahu apa yang sebenarnya natijah di sebalik itu. Natijah di sebalik Ramadan yang kita nak sebenar-benarnya adalah penerimaan daripada Allah Ta'ala dan redanya Allah Ta'ala di atas seluruh daripada usaha yang telah kita lakukan. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, atas nilai sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, mereka adalah orang yang bercita-cita. Ada satu kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan para sahabatnya lain, yang mana Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tamannu, tunjukkanlah cita-cita, bagi tahu cita-cita kamu. Faqala ba'duhum, berkata di antara mereka, atamanna law an hazihi ad-dar mamlu'atun zahabal anfiqahu fi sabilillah wa ta'saddaq.
Menjawabnya seorang daripada sahabatnya, aku bercita-cita rumah ini dipenuhi dengan emas agar dapat aku infakkan ke jalan Allah dan bersedekah. Wa qala rajul, berkata pula sahabat yang lain, atamanna law annaha mamlu'atun. Aku bercita-cita rumah ini dipenuhi zabarjadan wa jauhara fa anfiquhu fi sabilillah wa tasaddaqu. Dipenuhi juga dengan zamrud dan batu permata agar aku dapat menginfakkannya di jalan Allah dan bersedekah. Summa qala Umar, maka berkata Sayyidina Umar kepada sahabat-sahabat yang lain, tamannau, bagi tahu cita-citamu, tunjukkan cita-citamu. Maka sahabat lain menjawab lagi, ma nadri ya Umar ya Amirul Mukminin. Kami tidak tahu wahai Amirul Mukminin. Bila diminta lagi, selain daripada disebut harta, disebut batu permata, disebut emas, apa lagi cita-citamu? Ma nadri ya Amirul Mukminin. Kami tidak tahu lagi. Faqala Umar, atamanna law annaha mamlu'atun rijalan mislu Abi Ubaidah bin Jarrah wa Mu'az bin Jabal wa Salim maula Abi Huzaifah wa Huzaifah bin Yaman. Aku bercita-cita agar rumahku dipenuhi dengan pemuda-pemuda seperti Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, seperti Mu'az bin Jabal, seperti Salim maula bin Abi Huzaifah, dan juga seperti Huzaifah ibn Al-Yaman. Kata Sayyidina Umar, kenapa kekayaan di atas dunia ini, atas tujuan untuk menginfak dan bersedekah kepada Allah Ta'ala, satu perkara yang baik. Satu perkara yang baik juga adalah natijah kepada pahala dan beroleh syurga.